Okey, uh, kita boleh mula tak, Encik Fatih? Boleh, boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kami dari Kumpulan 2 akan melakukan buat interview lah. Okey, dalam sesi temu bual ini, kita akan ia akan dilakukan oleh saya sebagai penemu bual dan Encik Fatih sebagai orang yang ditemu bual. Yang mana saya amat tertariklah dengan perjalanan individu ini yang pada awalnya beliau berkecimpung dalam bidang kejuruteraan, kemudian beralih arah kepada bidang sejarah. Ini amat menariklah bagi saya. Okey, tanpa melengahkan masa, kita mulakan sekarang. Boleh, boleh. Okey. Um, Boleh Encik Fathi menceritakan sedikit tentang latar belakang Cik? Baik, terima kasih Saudari Zahira kerana peluang yang diberikan untuk temu bual ini. Saya lahir dan membesar di Kuala Lumpur. Uh, tapi ayah saya dia berasal daripada Cangkat Tin, Tanjung Tualang, Perak, dan dia bekerja sebagai jurutera di Jabatan Kerja Raya di Kuala Lumpur. Ibu saya pun berasal dari Perak, daripada Bagan Datuk. Tapi kemudian dia bekerja sebagai guru sekolah di Kuala Lumpur. Jadi ibu dan ayah saya dia berjumpa di Kuala Lumpur. Saya lahir membesar di Kuala Lumpur lah. Jadi saya anak yang kedua lah daripada 5 adik-beradik. Dan sekarang saya bekerja di Pulau Pinang. Tapi saya berkahwin dengan orang di Sungai Petani. Jadi menetap di Sungai Petani dan bekerja di Pulau Pinang. Jadi itu sikit sebanyak latar belakang saya lah. Cik kerja apa ya? Saya bekerja sebagai Biasa. penganalisis data bagi data-data maritim dan perkapalan di sebuah syarikat Oh, swasta. Ya. okey. Okey, seterusnya boleh Cik kongsikan sedikit tentang latar belakang latar belakang pendidikan Cik Sid lah daripada awal sehingga sekarang. Bagaimana Uh, perjalanan Cik? Baik, saya memulakan persekolahan saya di peringkat rendah di Sekolah Rendah Ibnu Kasir di Gombak, Selangor. Kemudian saya menyambung di peringkat menengah di asrama lah di Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah Matri di Perlis. Habis SPM, saya dapat tawaran beasiswa untuk buat Foundation Studies Russian Program di Universiti Kuala Lumpur di Dengkil. Habis Foundation Studies tu saya sambung 4 tahun dalam bidang kejuruteraan maritim di Saint Petersburg State Marine Technical University di Rusia. Kemudian balik daripada itu saya mula bekerja lah dalam bidang maritim. Saya mula dengan kerja syarikat shipping lah, perkapalan kontainer. Kemudian saya masuk dalam bidang data analytics bahagian maritime punya data lah sampai sekarang. Dan saya juga waktu bekerja tu saya ada ambil diploma lanjutan lah, bersama dengan Institute Chartered Shipbroker UK. Ada diploma lah in ship operation and management, dan saya juga professional member lah dengan ICS UK. Itu sedikit Okey, sebanyak latar pendidikan saya lah. sekarang Cik tengah buat apa ya? Sekarang Maksud saya bekerja dan juga tengah belajar ke apa? sekarang saya masih bekerja di syarikat yang sama. Tapi saya dalam masa yang sama saya menyambung pengajian di peringkat sarjana lah dalam major Southeast Asian History bersama dengan University Science Malaysia USM. Oh, bidang apa yang Encik ambil sekarang? Belajar? Sejarah Asia Tenggara di Oh, USM dalam bidang master. yes, Ya, master. ya, Okey. betul. Sejak bila Encik berminat dengan bidang sejarah ya? Pada awalnya Encik bagi tahu tadi, Encik apa dalam bidang kejuruteraan. Kemudian tadi Encik bagi tahu Encik ambil master dalam bidang sejarah Asia Tenggara. Bagaimana Encik berminat? Macam mana Encik boleh berminat dengan bidang sejarah? Uh, Okey, sebenarnya minat saya ni mula dengan apabila ayah saya meninggal dunia lah. Waktu ayah saya ada dulu, ayah saya ni dia macam saya ceritakan dia kerja di KL.
Jadi dia banyak terputus hubungan dengan saudara mara dia. Jadi bila dia dah berusia, dia dah mula pencen tu, dia cari balik keluarga-keluarga dia, dan dia banyaklah bila saya balik tu dia cerita-cerita, ni siapa, ni siapa, ni siapa. Tapi lepas dia meninggal dunia pada 2020, waktu umur dia 61 tahun, jadi saya macam tiba-tiba baru rasa yang banyak sebenarnya saudara mara saya ni yang ayah saya cuba perkenalkan ni, saya tak kenal lah. Banyak Hmm. keluarga-keluarga jauh sikit saya tak kenal. Jadi saya rasa macam ada satu kekosongan lah. Jadi saya mula kumpul dokumen keluarga. Um, Menariknya saya pernah pergi ke rumah pusaka tu, saya ambil balik ada sijil nenek saya. Nenek sijil sekolah dia pada tahun 1938. Kertas pun dah memang kuning, nak dekat 100 tahun lah. Jadi dekat sijil tu ada tanda tangan pegawai British lah, C. Taylor. Jadi, dan saya pun buat interview bersama ahli-ahli keluarga yang ada tapi saya tak ada bersistematik macam dalam bengkel ni. Saya rakam temu ramah dengan makcik-makcik yang ada, pakcik-pakcik yang ada. Jadi tapi dalam masa yang sama saya rasakan saya perlukan satu pengajian yang formal lah berkenaan sejarah ni. Bila saya dah ada bahan-bahan tu, macam mana saya nak bentuk ataupun tulis dalam satu benda yang bermakna. Jadi sebab itulah minat saya dalam bidang sejarah ni bermula daripada minat saya untuk menggali sejarah keluarga lah. Itu saja. Okay. Apa topik sejarah yang menarik minat Encik Sik? Baik, saya sebenarnya minat topik-topik yang ada kena-mengena dengan diri saya lah. Sebab bagi saya sejarah ni, kefahaman saya adalah satu subjek pencarian diri lah. Sebagai contoh, baru-baru ni saya ada buat sedikit kajian awal berkenaan dengan penglibatan awal orang Melayu dalam perlombongan biji timah di Perak. Kebanyakan kajian yang ada ni, kalau kita cari memang berkenaan dengan pelombong Cina lah, sebab dia orang majoriti pelombong Cina biji timah di Perak. Tapi ada juga pelombong-pelombong Melayu dekat Perak yang bekerja di kapal korek. Dan atuk saya sendiri merupakan pekerja pelombong biji timah di kapal korek SK2 ataupun Southern Kinta pada waktu tu. Tapi tak ada sejarah yang ditulis oleh pelombong Melayu ni. Jadi saya minatlah mengkaji benda tu sebab benda tu tak dibuat orang lagi. Jadi antara subjek-subjek yang menarik dalam sejarah ni yang ada kena-mengena dengan sejarah saya jugalah. Okay. Boleh Encik kongsikan sikit projek ataupun tugas pertama dalam bidang sejarah ini? Kalau dalam konteks sejarah lisan, saya pernah Sejarah. menemu ramah nenek saya lah di sebelah ibu. Nenek saya ni dia pada waktu kecil dia tu pada tahun 1949 tu dia ikut ayah dia daripada Kuok Bangkinang di Sumatera. Diorang naik kapal tongkang turun di Singapura. Kemudian daripada Singapura melalui jalan darat sampailah ke Perak. Diorang ni adalah orang Kampar lah. Dan kemudian nenek saya berkahwin dengan orang Banjar di Perak. Jadi saya gunakan temu ramah sejarah lisan tu dalam penulisan sebuah artikel lah. Dan artikel tu dah diterima oleh sebuah jurnal di Universiti di Sabah. Jadi akan terbit bulan Disember ni. Jadi itu sebagai contoh projek ataupun apa yang saya guna dalam sejarah lisan untuk penulisan sejarah lah. Artikel tu berkenaan dengan bagaimana orang Melayu ni suka hijrah lah. Jadi contoh-contoh dia sebagainya saya gunakan daripada contoh lisan. Buku-buku ke ada tak? Buku penghasilan Cik Fathi sendiri? Buku berkenaan dengan sejarah lisan ni saya tak belum buat lagi lah. Okey. Apa cabaran yang dihadapi oleh Encik Sik sehingga mendorong minat untuk beralih arah ke bidang sejarah ini? Cabaran-cabaran saya rasa dalam bidang sejarah ni apabila kita nak menulis sejarah ni, banyaknya yang saya tak tahu berkenaan dengan kaedah, metodologi sejarah ni, sumber-sumbernya macam mana kan, bagaimana kita nak rangka aspek kajian. Jadi itu merupakan masalah-masalah cabaran yang saya hadapi lah. Jadi itu yang biasanya yang saya cuba nak rungkaikan lah
dengan pengkajian sejarah ni. Macam mana Cik hadapi cabaran tersebut? Selain daripada ikut pengajian dalam bentuk yang formal, saya juga sebenarnya sering datang ke USM, berjumpa sendirilah dengan guru-guru saya, dengan Dr. Azmi, Dr. Siti, Dr. Rahman. Jadi berbincanglah berkenaan dengan kalau saya ada idea ataupun saya rasa macam saya stuck kan, saya perlukan bantuan, saya akan berbincang dengan diorang lah, dengan guru-guru saya. Kadang-kadang makan sekali minta pendapat, dan kadang-kadang saya juga hantar tulisan saya pada mereka lah, dan mereka ni berbaik hati lah, walaupun tulisan tu bukan tugasan tugasan assignment, mereka akan tolong semak, diorang akan komen dan kritik. Jadi perkara-perkara itu membantulah saya untuk menghadapi cabaran untuk selesaikan apa benda yang saya nak hasilkan atau tulis. Okay. Adakah satu penyesalan kepada Encik Pati bertukar daripada bidang kejuruteraan ini kepada bidang sejarah? Sebenarnya tak menyesal, sebab saya tak betul-betul 100% meninggalkan lagi bidang maritim lah, sebab saya masih lagi bekerja. Jadi saya sekarang ni macam dua alam lah, satu kaki dalam bidang sejarah, dari sudut kerjaya tu masih lagi dalam bidang maritim lah. Okay. Bercakap tentang sejarah ni, siapa idola Encik Siti Pati di dalam bidang sejarah? Banyak sebenarnya dalam bidang sejarah ni yang saya minati lah, dari segi penulisan dan juga karya-karya dia. Kalau mungkin yang klasik sikit adalah Al-Mas'udi lah. Al-Mas'udi ni sejarawan Arab lah, digelar oleh Orientalis sebagai Herodotus Arab. Dia ada tulis Muruj Az-Zahab wa Ma'adin Al-Jawahir. Dalam bahasa Inggeris dia Meadow of Gold. Jadi itu antara buku yang saya rasa menarik lah, sebab dalam tu dia ada juga pasal Sriwijaya berkenaan dengan Kedah dan sebagainya. Kalau yang contemporary sikit, saya minat penulisan Howard Zinn lah. Howard Zinn, The People History of United States, antara buku yang awal lah yang saya baca yang mengubah persepsi saya tentang sejarah lah, sebab dia bukan sejarah macam orang tulis biasa yang bosan lah. Dia sejarah berkenaan dengan kaum peribumi, perjuangan dan sebagainya, yang saya rasa sangat menarik lah. Itu antara mungkin dua tokoh yang mungkin saya rasa menarik lah. Okay. Ni soalan penutup lah. Okay, apa hala tuju sejarah lisan mengikut pandangan Encik Pati? Baik, hala tuju sejarah lisan, saya ada baca satu buku yang ditulis oleh E.H. Carr. Buku tu kecil je, nama dia What is History lah. Tapi buku tu saya rasa menarik lah, dan semua pelajar sejarah kena baca buku tu. Di hujung dia tu dia ada tentang tulis pasal masa depan sejarah, dan dia kata bila sejarah ni berkembang, dia punya kesedaran dia akan mencakupi benda-benda yang lagi kompleks, yang lebih kecil, komuniti-komuniti yang sebelum ni tak disejarahkan kan, sejarah-sejarah lokal. Jadi bagi saya perkembangan sejarah, dan kalau kita tengok sejarah lisan sendiri tu, dia memang dekat dengan masyarakat lah, dan golongan-golongan yang mungkin sebelum ni dia tak termasuk dalam sejarah mainstream lah. Jadi saya rasa perkembangan sejarah ni dia akan ke arah tu lah. Dia akan lebih mencakupi komuniti-komuniti kecil dan juga local-local history lah. Itu pandangan saya berkenaan dengan masa depan sejarah. Okay, terima kasih Encik Pati sebab menjawab soalan-soalan daripada saya. Okay, saya rasa setakat itu saja sesi interview saya dengan Encik Muhammad Pati. Okay, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada kumpulan dua. Ini kumpulan yang autobiographical, dan saya ingat responden menggunakan kes diri dia lah sebagai bahan untuk mock hari ini. Betul kan, Pati? Betul, Prof. Betul. Okay, ini menarik lah, sebab saya pun nak tahu juga kan macam mana seorang dari engineering. Sebenarnya bahagian sejarah ni banyak kan, ada dulu computer science, ada pelajar-pelajar dari sains, dari matematik, ya. Kita pernah ada pelajar dari matematik pun yang buat double degree, ya.
pada satu ketika dahulu dan belajar dari kimia. Baik, saya tengok ini pun dua hala kerana responden menarik bila anda dapat responden yang aktif, transkrip tu cantik, itu saya kata. Transkrip tu jadi cantik dan kemas dan soalan-soalan yang ditanyakan pun amat berkait lah. Cuma saya rasa untuk interviewer kena kurangkan jargon sikit, macam dia ke, ia ke, o ke, kan. Itu dipanggil jargons lah, kita keluarkan. Sebab kita masa nak buat tu kita fikir nanti nak transcribe mudahkan kerja lah. Sebab walaupun kita nanti ada bertim dan juga bersih, kita kurangkan jargons tu. Maknanya teruskan tanya, terus tanyalah, tak payah ya dan belakang tu o ke, kan. Satu lagi soalan yang mungkin tertinggal lah untuk interviewer, saya tertariklah sebab sekarang ni orang sering melihat universiti pun, orang sains dia macam terpisah, dia tak mau ambil tahu tentang sejarah, kan. Kalau pelajar sains dia tengok sains je, dia tak tengok dah seni ke sastra dan sebagainya, masuk sejarah. Jadi adakah apa pandangan responden sendiri tentang kepentingan sejarah ini, termasuk pada orang-orang yang dari aliran sains? Itu kita nak tahu kunci pandangan Cik Fati. Boleh tak kongsikan? Saya nak tahu juga. Pandangan saya lah, bila dalam bidang kejuruteraan ni, sebagai contoh dari sudut penulisan lah, kalau kita tulis berkenaan, sebagai contoh saya dalam bidang kejuruteraan maritim, saya tulis berkenaan dengan enjin kapal, rasa orang maritim je yang baca. Tapi kalau saya tulis pasal berkenaan dengan negeri Perak ataupun sejarah negeri Perak, jadi orang biasa pun boleh baca, dan maksudnya dia merupakan satu bidang yang orang kata lebih mesra dengan masyarakat lah. Maksudnya dia tak perlu terlalu teknikal, kena tahu. Adalah juga mungkin sedikit terma-terma, tapi terma-terma tu tak adalah terlalu sampai kita kena faham satu konsep ataupun kuasai satu fizik ataupun matematik